fi Zilalul Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga mereka diberkati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pentafsiran ayat 229. Bilangan talak yang boleh dirujuk. Hukum-hukum yang berikut ialah mengenai bilangan talak, mengenai hak perempuan yang dicerai untuk memiliki mas kahwin, mengenai haram mengambil sesuatu dari mas kahwin ketika bercerai kecuali dalam satu kes saja, iaitu kes perempuan yang bencikan suaminya dan takut melakukan maksiat jika ia terus terikat dengan perkahwinan yang tidak disukainya itu. Inilah kes khulu atau tebusan talak, di mana isteri membeli kebebasan dirinya dengan membayar tebusan. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan ayat 229. Talak yang boleh dirujuk kembali itu ialah 2 kali. Sesudah itu, bolehlah ia memegang isteri itu dengan cara yang baik atau melepaskannya, iaitu menceraikannya dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu yang telah kamu berikan kepada isteri-isteri kamu yang diceraikan itu, kecuali jika kedua-duanya takut tidak dapat menegakkan peraturan-peraturan hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu khawatir tidak dapat menegakkan peraturan-peraturan hukum Allah, maka tidak ada apa-apa kesalahan kepada kedua-dua mereka mengenai bayaran tebusan talak yang diberikan oleh isteri untuk menebuskan dirinya dan diterimakan oleh suaminya itu. Itulah batas-batas Allah. Oleh itu, janganlah kamu melanggarkannya, dan barang siapa yang melanggarkan peraturan-peraturan Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ayat 229. Bilangan talak yang boleh dimulakan semula kehidupan suami isteri ialah 2 kali. Apabila talak itu melebihi 2 kali, maka tidak ada jalan lain lagi untuk kembali kecuali dengan syarat yang telah dinaskan oleh ayat selanjutnya, iaitu perempuan itu berkahwin dengan orang lain, kemudian suami yang baru itu menceraikannya dengan talak biasa kerana sesuatu sebab yang tertentu dan tidak merujukkannya hingga ia terpisah daripadanya. Di waktu inilah sahaja harus bagi suami yang pertama berkahwin semula dengannya jika perempuan itu reda menerimanya sebagai suami yang baru. Ada hadis yang datang mengenai sebab nuzul syarat ini, iaitu talak di permulaan Islam tidak dihadkan dengan bilangan kali yang tertentu. Seseorang lelaki bebas merujukkan isteri yang diceraikannya dalam masa iddah, kemudian menceraikannya semula dan merujukkannya balik. Demikianlah dia berbuat sesuka sehati-hatinya. Kemudian ada seorang Ansar berselisih faham dengan isterinya, lalu dia menaruh dendam terhadapnya dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan tinggal bersama awak, tetapi tidak pula berpisah dengan awak." Isterinya bertanya, "Bagaimana?" Jawabnya, "Aku akan ceraikan awak, dan apabila iddah awak hampir habis, aku akan rujukkan awak." Lalu perempuan itu menceritakan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Talak yang boleh rujuk kembali itu ialah 2 kali. Kebijaksanaan agama Allah yang dipegang oleh kaum muslimin terus-menerus menurunkan hukum-hukum apabila timbul keadaan-keadaan yang memerlukan kepada hukum-hukum itu, sehingga seluruh dasar agama itu lengkap dan sempurna dan tidak ada lagi yang tinggal kecuali membuat tafri, iaitu mengeluarkan hukum-hukum dari dasar yang am bagi kes-kes yang baru dan mengadakan jawapan-jawapan baginya yang diambil dari dasar yang am itu.
Penjelasan ayat ini telah menjadikan talak itu terbatas dan tidak ada lagi jalan untuk mempermainkan talak dengan menggunakan dalam masa yang lama. Oleh itu, apabila talak yang pertama gugur, maka bolehlah bagi suami merujukkan isterinya dalam masa iddah tanpa memerlukan pada sesuatu tindak cara yang lain. Tetapi jika membiarkan iddah itu berlalu hingga habis, maka si isteri itu terpisah darinya dan dia tidak boleh mengembalikannya melainkan dengan akad dan mas kahwin yang baru. Dan jika ia merujukkan di dalam masa iddah atau jika ia berkahwin semula dengannya dalam kes perpisahan atau bainunah kecil, maka dia masih mempunyai satu talak lagi di atas isterinya yang sama dengan talak yang pertama dari segi semua hukumnya. Tetapi jika dia menggugurkan talak bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu akan terpisah darinya dengan perpisahan atau bainunah besar, iaitu kubra. Sebaik sahaja gugurnya talak itu, dia tidak lagi mempunyai apa-apa hak rujuk dalam masa iddah dan tidak pula dapat mengembalikannya selepas iddah, melainkan setelah perempuan itu berkahwin dengan orang yang lain. Dan kemudian suami yang baru itu pula kerana sesuatu sebab yang biasa telah menceraikannya pula hingga terpisah darinya kerana dia tidak merujukkannya atau kerana dia telah menggugurkan talak ke atasnya sebanyak 2 kali. Maka waktu ini saja barulah perempuan itu boleh balik semula kepada suami yang pertama. Talak yang pertama merupakan batu uji dan talak yang kedua juga merupakan satu ujian lagi, dan andainya selepas itu kehidupan rumah tangga boleh jadi baik, maka bererti ujian itu telah berjaya. Dan jika tidak juga baik, maka talak yang ketiga merupakan bukti kerusakan yang sebenar dalam kehidupan suami isteri yang tidak sesuai lagi untuk dihayati. Walau bagaimanapun, talak itu tidak seharusnya digunakan melainkan sebagai satu pengubatan yang terakhir bagi satu penyakit yang tidak dapat diubati dengan ubat yang lain darinya. Apabila 2 talak telah digugurkan, maka tiada lagi pilihan melainkan sama ada memegang isteri itu dengan baik dan memulakan kehidupan yang mesra dan lemah lembut, atau melepaskan isteri itu dengan baik tanpa menyusah dan menyakitinya. Itulah talak yang ketiga yang memberi laluan pada isteri ke jalan hidup yang baru. Inilah suatu undang-undang amali untuk menghadapi keadaan-keadaan yang berlaku dengan penyelesaian yang amali. Ia tidak mengingkari keadaan-keadaan yang berlaku kerana mengingkari itu tidak berguna lagi, dan ia tidak cuba menciptakan semula manusia dengan satu tabiat yang lain dari tabiat mereka yang telah dijadikan Allah. Dan ia juga tidak mengabaikan keadaan-keadaan yang berlaku kerana pengabaian itu tidak berguna. Hukum kulu, iaitu tebus talak. Dan tidak halal bagi suami mengambil balik sebahagian dari mas kahwin atau nafkah yang telah dibelanjakan dalam masa hidup suami isteri itu sebagai pampasan melepaskan isteri itu jika hidupnya tidak secucuk dengannya, kecuali si isteri itu sendiri tidak suka dan tidak sanggup hidup bersama dengannya kerana sesuatu sebab yang menyentuh perasaan pribadinya, atau kerana dia benar-benar merasa bahawa kebencian terhadap suaminya itu akan membawanya melanggar batas-batas Allah yang menyaran supaya menunjukkan pergaulan yang baik, kesucian hati dan sopan santun. Maka di sini si isteri boleh memohon talak dari suaminya dan membayar pampasan kepadanya kerana memecahkan rumah tangganya tanpa sebab yang disengaja darinya, dalam bentuk memulangkan kembali mas kahwin yang telah diberi kepadanya dulu, atau memulang semula atau sebahagian nafkah yang telah dibelanjakan ke atasnya untuk memeliharakan dirinya dari melakukan maksiat terhadap Allah dan melampaui batas-batasnya, dari menganiayai dirinya dan yang lain
darinya dalam keadaan ini. Demikianlah Islam mengawasi semua keadaan yang berlaku kepada manusia dan menjaga perasaan hati mereka yang serius, yang tidak terdaya dielak oleh mereka. Islam tidak memaksa isteri supaya menghayati kehidupan yang dibenci olehnya. Dan dalam waktu yang sama, Islam tidak mensia-siakan segala apa yang dibelanjakan oleh suami tanpa kesalahan yang dilakukannya. Untuk mendapat gambaran betapa pentingnya nas ini, eloklah kita rujukkan kepada satu contoh tabiknya di zaman Rasulullah SAW yang menunjukkan sejauh mana kesungguhan, penghargaan dan keadilan sistem hidup Rabbani yang lurus ini. Al-Imam Malik telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta bahawa Habibah binti Sal Al-Ansari adalah berada di bawah isteri kepada Thabit Ibn Qas Ibn Syammas. Pada suatu pagi Rasulullah SAW telah keluar dan didapati Habibah binti Sal berada di pintunya di dalam gelap. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Siapa ini?" Jawab dia, "Saya Habibah binti Sal." Beliau bertanya lagi, "Apa hal anda?" Jawabnya, "Tidak saya dan tidak pula Thabit Ibn Qais, suaminya." Apabila suaminya Thabit Ibn Qais datang, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ini Habibah binti Sal telah menyebut perkara-perkara yang telah dikehendaki Allah supaya ia menyebutkannya." Kemudian Habibah berkata, "Segala pemberian yang telah ia berikan kepada saya ada bersama saya sekarang." Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada Thabit, "Ambillah pemberianmu itu dari dia." Lalu Thabit mengambilnya dan Habibah pun duduk dengan keluarganya. Al-Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa isteri Thabit Ibn Qas Ibn Syammas datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak mencatatkan perangai dan keagamaannya. Saya tidak mencacatkan perangai dan keagamaannya, tetapi saya bencikan sesuatu yang membawa kepada kekufuran di dalam Islam." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Adakah anda bersedia memulangkan balik kebunnya? Kebun itu telah dijadikan sebagai mas kawinnya dulu." Jawab isterinya, "Ya." Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Thabit, "Terimalah kebun itu dan cerailah dia dengan satu talak." Mengikut satu riwayat yang lebih terperinci yang diriwayatkan oleh Ibnu Jar dengan isnad dari bapanya bahawa dia bertanya, "Ikramah, apakah kuluk ini ada asal usulnya?" Jawabnya, Ibnu Abbas ada berkata, "Peristiwa kuluk yang pertama dalam Islam berlaku pada saudara perempuan Abdullah Ibnu Ubay. Dia datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyatukan kepala saya dan kepala suami saya buat selama-lamanya. Sesungguhnya dahulu saya telah mengangkat tepi kemah, lalu saya lihat dia datang dalam satu rombongan. Tiba-tiba dialah yang paling hitam dari mereka, paling pendek dari mereka dan paling buruk mukanya dari mereka.' Maka suaminya pun berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memberi kepadanya harta saya yang paling bernilai, iaitu sebuah kebun milik saya. Adakah dia sanggup memulangkan kembali kebun saya?' Lalu beliau bertanya kepada perempuan itu, 'Apa kata anda?' Jawab perempuan itu, 'Ya, saya sanggup, dan jika dia mahu saya boleh tambahkan lagi.' Kata Ibnu Abbas. Lalu beliau pisahkan di antara keduanya.
Kumpulan riwayat-riwayat ini menggambarkan keadaan jiwa yang telah diterima oleh Rasulullah SAW dan dihadapinya dengan sikap seorang yang sedar bahawa keadaan ini adalah suatu keadaan terpaksa yang tidak berguna dibantah dan dipaksa perempuan supaya terus hidup bersama dengan suaminya. Tidak ada apa-apa kebaikan untuk hidup bersama selama perasaan yang pahit itu menyelubungi kehidupan mereka. Oleh sebab itulah, beliau memilih jalan penyelesaian dari sistem hidup Rabbani yang melayani fitrah manusia dengan layanan yang terus terang, amali dan realistik, dan melayani jiwa manusia dengan layanan seorang yang faham terhadap perasaan-perasaan yang sebenar yang berkecamuk di dalam jiwanya. Oleh sebab punca sikap bersungguh-sungguh atau bermain-main, sikap benar atau menipu dalam keadaan-keadaan ini ialah perasaan takwa kepada Allah dan takut pada balasannya, maka ayat ini diiringi dengan sebuah kenyataan yang menakutkan mereka dari menceroboh peraturan-peraturan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah batas-batas Allah. Oleh itu, janganlah kamu melanggarkannya, dan barang siapa yang melanggarkan batas-batas Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim. Terjemahan ayat 229. Di sini, eloklah kita berhenti sebentar di hadapan perbezaan yang seni dalam dua ungkapan Al-Quran mengenai satu amaran yang sama, tetapi berlainan keadaannya. Sehubungan dengan pembicaraan mengenai puasa yang telah berlalu dalam surah ini telah diiringi dengan sebuah kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah batas-batas Allah. Oleh itu janganlah kamu dekatinya. Ayat 187. Tetapi sehubungan dengan pembicaraan ini telah diiringi dengan kenyataan. Itulah batas-batas Allah. Oleh itu janganlah kamu melanggarkannya. Terjemahan ayat 229. Dalam hubungan yang pertama, mereka diberi amaran supaya jangan mendekati, dan dalam hubungan yang kedua, mereka diberi amaran supaya jangan melanggar. Mengapakah amaran itu berbeza? Dalam hubungan yang pertama, pembicaraan di sana memperkatakan tentang perkara-perkara larangan yang menjadi idaman nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan kepada kamu mengadakan hubungan kelamin dengan isteri-isteri kamu pada malam puasa. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Allah telah mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu, lalu Dia menerima taubat kamu dan memaafkan kesalahan kamu. Maka sekarang lakukanlah hubungan yang telah ditetapkan Allah untuk kamu, dan makan dan minumlah kamu sehingga jelas kelihatan kepada kamu benang yang putih, iaitu cahaya siang, dari benang yang hitam, iaitu kegelapan malam, dan cahaya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga malam, dan janganlah kamu mengadakan hubungan kelamin dengan mereka dalam masa kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Oleh itu janganlah kamu dekatinya. Terjemahan ayat 187. Perkara-perkara larangan yang menjadi idaman nafsu itu memang amat menarik hati manusia. Oleh sebab itu adalah lebih baik mereka diberi amaran dari semata-mata hendak mendekatinya sahaja untuk menghindarkan kelemahan iradat mereka di hadapan tarikan-tarikannya apabila mereka mendekati atau masuk ke dalam lingkungan perangkapnya. Adapun di sini, maka bidangnya ialah mengenai perkara-perkara yang tidak disukai, perkara-perkara perbalahan dan perselisihan suami isteri. Dan kebimbangan yang wujud di sini ialah kebimbangan melanggar batas-batas Allah dalam saat-saat sangat dan saat-saat hangat perbalahan itu, di mana perbalahan itu boleh melampaui batas
dan tidak terhenti setakat itu sahaja. Oleh sebab itu di sini mereka diberi amaran supaya jangan melanggar batas-batas itu, bukan mendekatikannya. Perbezaan ini ialah kerana wujudnya hubungan yang berlainan, iaitu kehalusan pengungkapan yang mengagumkan, yang menggambarkan berbagai-bagai kehendak yang tepat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim.